tapi lain di hati. Manis kata di bibir saja, tapi hati lain bicara. Kan? Itu Latif Ibrahim. Itulah adab memuja. Sayyidina Ali ni orang yang jauh ke hadapan, dia orang berilmu. Dia kata tak payahlah bohong demo je. Kalau kamu tak percaya, kalau kamu nak berdamai juga, kamu tengoklah lingkup kita nanti. Tetapi orang-orang besar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mau meneruskan juga usaha perdamaian sebagaimana yang disyorkan oleh Muawiyah dan orang-orangnya. Nampak? Mereka dah membelakangkan pandangan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali dah ramai orang nak berdamai. Nak kata apa? Bukanlah di sini Sayyidina Ali menyuruh untuk berperang dan medang. Sayyidina Ali kata tak payah nak buat pelan perdamaian dengan kedua-duanya meletak jawatan, tak perlu. Kerana Sayyidina Ali adalah khalifah yang sah, yang dilantik secara sah. Kenapa dia perlu melepaskan jawatannya? Yang kena hentikan peperangan ini ialah Muawiyah. Muawiyah yang menentam dia, yang menyerang dia. Jadi yang kena hentikan ialah Muawiyah. Dia sebagai penguasa, dia sebagai orang yang diberikan amanah untuk berkuasa, dia kena mempertahankan kerajaan dia. Yang memulakan peperangan ini ialah Muawiyah. Kalau Muawiyah rasa dah tak sesuai nak berperang, dialah menghentikan peperangan. Itu maksud Sayyidina Ali. Tapi pahaman maksud Sayyidina Ali itu tidak disampai, tidak terkesampaian kepada pemahaman orang-orang besar Sayyidina Ali. Tak sampai. Mereka beranggapan bahawa dah sama-sama bergaduh, dua-dua kena angkat senjata, dua-dua kita buat usaha perdamaian. Akhirnya berlakulah satu pertemuan di antara wakil-wakil Sayyidina Ali dan wakil-wakil Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian maka masing-masing pun bersedia, orang-orang besar dan ahlu akli, orang-orang yang bijak, dan ahlu-ahlu ilmi, orang-orang yang ulama, ilmuwan, berhimpun bermesyuarat membincangkan kemaslahatan orang-orang Islam. Maka dijadikan oleh baginda Ali akan wakil amnya, ialah Aba Musa al-Asy'ari. Maka Sayyidina Ali mengangkat satu sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari sebagai ketua dia, ketua delegasi. Dan tuan-tuan, Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang lurus, sahabat Nabi yang lurus. Dia tak pandai nak sangka jahat pada orang. Abu Musa al-Asy'ari ni satu orang yang tak pandai, dia duk pandang baik saja pada orang. Dia bukan seorang politician. Dia seorang ulama, ilmuwan. Dia bukan seorang ahli politik yang tahu sepak terjang politik. Dia lurus punya orang. Dan dijadikan oleh Muawiyah akan wakil amnya ialah Amru bin Al-As, gubernur daripada Mesir. Dan Muawiyah melantik orang yang cukup hebat berpolitik, iaitu Amru bin Al-As. Amru Al-As ni sepak terjang politik dia memang faham lah, kerana dia merupakan gubernur, wakil khalifah di negeri Mesir. Maka berhimpun semuanya bermesyuarat pada suatu tempat. Dah sampai mesyuarat, bincang satu tempat. Pada akhirnya keluar buah pikiran Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru Al-As ini adalah sahabat rapat kepada Khalid Ibn Walid. Khalid Al-Walid, kawan dia rapat. Mereka memeluk agama Islam selepas Nabi membuka kota Mekah. Bila Nabi datang balik ke Mekah, Nabi membebaskan Mekah daripada kekufuran. Orang Islam menjadi dominan di Mekah. Amru Al-As dan Khalid Al-Walid lari daripada Mekah. Bila lari daripada Mekah, mereka mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Akhirnya mereka berjumpa dengan Rasulullah. Yang mula-mula jumpa Khalid untuk memeluk Islam. Amru kata pada Khalid, kamu jelah jumpa Rasulullah dulu, aku takut kita ni banyak bermusuh dengan Nabi. Berapa kali dah kita berperang dengan Nabi. Aku takut bila kita jumpa dengan Nabi nanti, Nabi marah pada aku.
Khalid Al-Walid kata, takut apa? Kita nak masuk Islam, jomlah. Akhirnya pergi masuk Islam. Bila Khalid jumpa dulu, Rasulullah melayan Khalid Al-Walid dengan bahasa yang cukup elok. Lalu Amru bin Al-As juga memeluk agama Islam bila melihat layanan yang baik yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Khalid Al-Walid. Lalu di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Amru Al-As dilantik menjadi gubernur di negara Mesir. Bila berlaku sahaja pertikaian di antara Ali dengan Muawiyah, Amru Al-As memasuki pihak sebelah Muawiyah. Dia masuk belah pihak Muawiyah. Jadi dia dilantik menjadi wakil Muawiyah. Kata Amru Al-As, apalah yang kita bermusuh-musuh dan berpayah-payah memikirkan hal ni. Ali dengan Muawiyah berperang punya pasal, semua orang Islam jadi susah. Nampak bahasa Amru Al-As tu. Kerana kita semuanya mahu memelihara darah orang Islam, jangan tumpah ke bumi. Sekarang baginda Ali di atas kerusi pemerintahan dengan lantikan sekalian kamu, dan Muawiyah di atas kerusi pemerintahannya dengan lantikan daripada kami. Sekarang macam ni lah, kata dia, kita pasti sama-sama menurunkan kedua-duanya kembali kepada asal. Kamu hendaklah menurunkan Ali daripada jawatan khalifah, dan kami pula akan menurunkan Muawiyah daripada jawatan dia. Bila mereka dua-dua orang ni turun, kita aman, selesai semua masalah, kata Amru Al-As. Dan sekalian kami menurunkan Muawiyah, sekalian kamu menurunkan Ali, dan kami menurunkan Muawiyah. Kemudian kita suruh sekalian orang Islam memilih siapakah di kalangan Ali dan Muawiyah untuk menjadi khalifah. Nampak cerdik ni tuan-tuan, Amru ni. Abu Musa Al-Asy'ari tak nampak lagi kecerdikan dia. Sekiranya mereka sukakan Ali jadi khalifah, kita angkat Sayyidina Ali. Dan jika sekiranya mereka suka Muawiyah jadi khalifah, kita angkat semula Muawiyah. Dan jika sekiranya orang Islam tidak suka Ali dan Muawiyah menjadi khalifah, maka kita semua bersama-sama mengangkatkan sesiapa yang disukai oleh sekalian orang Islam. Kita lantik orang lain. Kita serahkan fikiran itu kepada sekalian muslimin, biar mereka itu pilih dan biar mereka tabalkan orang yang mereka sukakan. Dengan perbuatan kita yang demikian, insya-Allah menjadi aman dan sentosalah kita orang-orang Islam. Maneh tak? Maneh. Baik. Apakala didengar oleh sidang majlis akan mesyuarat itu? Bila semua orang dengar cakap Amru, semua pakai lapang dada lah. Cukup baguslah, sangat baiklah kepada mereka boleh fikir Amru Al-As, buah fikiran dia. Senang kita kalau macam ni lah, kita duduk bincang duduk, tak payah perang lama lah, pakat duduk seronok lah sambil duduk minum air mineral. Lalu semuanya terus menyukakan buah fikiran itu dan tampil pula mesyuarat bagaimana aturan nak turun. Agenda nombor 2, bagaimana kita nak turunkan Ali dan Muawiyah. Ini agenda nombor 2, mesyuarat. Jadi kita setujulah dengan apa nama kata Amru Al-As tadi. Jadi macam mana cara untuk menurunkan dua orang ni daripada jawatan mereka? Pendeknya, putus dalam mesyuarat itu juga, pastilah turunkan keduanya, yakni Ali dan Muawiyah, dengan akad, yakni hendaklah wakil am antara dua pihak itu masing-masing menurunkan rajanya, dituturkan dengan lidah, seperti dikatanya kami turunkan Ali daripada menjadi khalifah. Jadi macam mana kita nak turunkan jawatan Sayyidina Ali dan jawatan Muawiyah? Maka mereka mengambil keputusan, ketua delegasi hendaklah membuat satu pengumuman bahawa mereka menurunkan ketua mereka daripada jawatan. Misalnya orang Sayyidina Ali, Abu Musa Al-Asy'ari mengumumkan, kami dengan ini sebulat suara menurunkan Ali daripada jawatan khalifah. Maka Sayyidina Ali pun tidak lagi boleh menjadi khalifah. Dan lepas itu kami pun akan umum Muawiyah diturunkan daripada jawatan gubernur ataupun khalifah. Maka Sayyidina Ali pun tidak lagi boleh menjadi khalifah. Dan lepas itu kami pun akan umum Muawiyah diturunkan daripada jawatan
gubernur ataupun khalifah. Jadi dua-dua diturunkan. Maka masing-masing setuju. Agenda nombor 2, mereka setuju untuk menurunkan jawatan kedua-duanya. Maka nak menurunkan jawatan khalifah itu ditentukan mesyuarat pada hari yang lain, tarikhnya. Tetaplah sudah mesyuarat menurunkan kedua khalifah itu dengan akad. Maka berhimpunlah kedua-dua wakil am antara dua pihak itu, yakni Abu Musa al-Asy'ari, wakil am Sayyidina Ali, dan Amru al-As, wakil am Sayyidina Muawiyah. Berhimpun semuanya dengan beberapa orang besar dan ulama-ulama dan bijak pandai. Kemudian daripada telah bersedia antara kedua-duanya. Bila semua dah hari sepakat nak menurunkan jawatan masing-masing, Amru al-As sebagai seorang ahli politik yang cukup licik berkata, Amru bin al-As berkata, wakil am Sayyidina Muawiyah kepada Abu Musa al-Asy'ari, katalah olehmu dahulu menurunkan Sayyidina Ali, kemudian kami bertutur pula menurunkan Muawiyah. Dalam ucapan tu Amru al-As kata apa? Jadi kita pun dah sebulat suara. Jadi kita minta pihak Sayyidina Ali, iaitu Abu Musa al-Asy'ari, mengumumkan penurunan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dan selepas ini kami pula akan mengumumkan penurunan Muawiyah sebagai khalifah. Diminta Abu Musa al-Asy'ari mengumum dan mengisytiharkan Sayyidina Ali tidak lagi menjadi khalifah. Nampak cerdik ni? Amru al-An ni cerdik. Dia suruh orang Sayyidina Ali dulu umum, dia ke dia. Maka Abu Musa al-Asy'ari, wakil am bagi Sayyidina Ali, itu seorang sahabat Nabi yang lurus hatinya. Orang lurus, tak lebih. Dia bukan nak selidik, bukan nak kaji. Dah kata suruh turun, suruh sign. Kena jual pun jual, mana aku tahu. Dia kata orang lurus, sahabat Nabi yang lurus. Dan tidak padanya ada tipu daya, tidak ada padanya helat dan bengkok hati. Bila didengar perkataan wakil am bagi Sayyidina Muawiyah, lalu ia pun bertutur menurunkan Sayyidina Ali daripada tahta kerajaan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami dengan ini menurunkan Ali bin Abi Talib daripada atas tahta kerajaannya. Saya dengan ini mengisytiharkan Ali bin Abi Talib turun daripada tahta kerajaan. Disambut oleh Amru al-As, katanya, telah kami kekalkan Muawiyah di atas tahta kerajaannya. Lingkup. Nampak cerdik tak? Bila sahabat Nabi tadi kata, Abu Musa al-Asy'ari kata, kami dengan ini menurunkan Ali bin Abi Talib daripada tahta. Bangun pula Amru al-As, disebabkan kita sudah tidak ada pemerintah, maka dengan ini kami mengangkat Muawiyah sebagai pemerintah orang Islam yang baru menggantikan Ali. Tercengang Amru, tercengang sama dia Abu Musa al-Asy'ari. Inilah dia liciknya Amru al-As. Dia tak turunkan Muawiyah, malah dia mengangkat Muawiyah menggantikan Amru, menggantikan Sayyidina Ali. Kemudian Amru bin al-As bertutur pula, katanya telah kami kekalkan Muawiyah di atas tahta kerajaan. Apakala didengar oleh segala muslimin di antara dua pihak Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu, maka jadilah haru biru semuanya, hingga jadi berlaku keluar satu kaum daripada perintah baginda Ali dan jadi derhaka kepadanya. Maka itulah kaum yang dimasyhurkan orang dengan nama kaum Khawarij. Bila berlaku saja demikian, nak kata apa lagi? Baginda Sayyidina Ali tak nak bising. Sayyidina Ali kata, aku dah kata, dah apa tak percaya. Dia pun nak tipu kita. Sekarang confirm dah Muawiyah jadi khalifah. Jumlah kita balik. Dalam kelompok Sayyidina Ali tadi ada puak-puak yang ekstremis. Mana boleh lagu ni? Melambung pula air mineral tu. Mana boleh lagu ni? Kami tak setuju. Sayyidina Ali kata, sudahlah. Dah dia nak sangat jawatan bagi ke dia, tak apa bergaduh lagi pun. Dah dia nak isytihar dah pun. Taklah ni tipu daya tu dia dengan Tuhan.
Dia nak tipu kita ke, dia nak mengelak kita tu, dia dengan Tuhan. Aku pun tak larat nak perang dah, tak cari pasal dah. Bila Sayyidina Ali tak nak ambil jawatan itu dan tak mau mempertahankan jawatannya, golongan Khawarij tadi dah marah dah. Mu sama ya. Dia marah. Dengan Muawiyah pun dia marah, dengan Sayyidina Ali pun dia marah. Hak paling dia marah siapa? Tu, Amru al-As tu. Hang menyepat saya lah. 3 orang ni depa cukup aim ni, 3 orang ni. Yang paling dia bengkak sekali Amru al-As. Nombor 2 bengkak Muawiyah bin Abi Sufyan. Hak ketiga bengkak pasal Sayyidina Ali. Pasal Sayyidina Ali tidak mahu mempertahankan kekuasaan dia. Sayyidina Ali pun orang lembut, Abu Musa al-Asy'ari pun orang lembut. Dah depa nak sangat, bagilah. Kita pun bukan nak jawatan, dah dia nak ambil sangat, bagi. Kita tak gaduh apa lah. Golongan ni yang tak suka ni, Khawarij ni. Lalu golongan Khawarij kata 3 orang ni mesti kita bunuh. Ali, Muawiyah, Amru al-As. Ini dia golongan yang tidak mau duduk di dalam jemaah Islam. Golongan yang tidak mau duduk dalam cara pelaksanaan Islam. Mereka buat cara mereka sendiri. Kerana mereka itu keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali. Bilangan mereka kira-kira 3,000 orang berhimpun dan dibawa oleh kepalanya di tempat yang bernama Harwara, sebagaimana yang diisyaratkan Nabi dalam satu hadis ketika Nabi SAW masih hidup. Hadisnya begini, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdatun al-isnad sufaha'u al-ahlami yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan keluar satu kaum yang muda-muda umurnya, golongan yang muda-muda lagi jahat dan busuk akal mereka. Membaca mereka itu akan Quran tetapi tidak melampaui tulang selangka mereka. Nabi sebut di akhir zaman akan adanya orang-orang yang keluar daripada jalan agama. Dan mereka ini adalah golongan muda-muda. Dan mereka adalah golongan yang baca Quran, tetapi sekadar baca, tak lepas daripada tulang selangka mereka. Ini Nabi isyarat sebut tentang golongan Khawarij di zaman Sayyidina Ali. Golongan inilah yang membuat gerakan-gerakan dan membuat ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam. Dan gerakan yang pertama mereka buat ialah membunuh 3 orang sahabat Nabi tadi. Mereka bunuh Ali, mereka bunuh Muawiyah, mereka bunuh Amru al-As. Tetapi yang terbunuh hanyalah seorang, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. 2 lagi terselamat. Ali bin Abi Talib mati dibunuh ketika dalam perjalanan nak menunaikan solat subuh. Muawiyah, dia sempat berperang. Bila dia nak pergi semayang subuh, dia sempat berlawan orang yang nak bunuh dia, lari. Amru al-As tak terbit rumah nak semayang subuh, jadi dia orang tak bunuh dia. Ini dia. Yang mati seorang aja, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagaimana cara mereka dibunuh dan cara mereka diserang? Saksikan edisi siasat akan datang. Cukup dah masuk waktu lah. Baik, kita akan baca lagi tentang pembunuhan oleh golongan-golongan ini terhadap 3 orang sahabat Nabi ini. Yang mana kesimpulan daripada pelajaran kita malam ni, Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidina Muawiyah mengikut ijtihad masing-masing. Kita tak boleh kata Muawiyah jahat, Ali baik, ataupun Ali jahat, Muawiyah baik. Kita tak boleh kata, kerana mereka berperang mengikut ijtihad masing-masing. Kita nak kata Ali jahat, dia masuk syurga, dia di antara orang yang dijamin syurga. Kita nak kata Muawiyah jahat, dia penulis wahyu, dia kita tak tahu. Jadi kita di akhir zaman jangan duk tuduh mereka jahat. Bagi kita, mereka adalah orang yang layak berijtihad. Ali layak berijtihad mengikut pikirannya, Muawiyah pun layak daripada segi syarat untuk mengikut ijtihadnya. Jadi mereka berperang atas ijtihad masing-masing. Yang kedua,
Sayyidina Ali apabila berlaku sahaja mesyuarat perjanjian itu, baginda tidak mempertahankan jawatannya atas alasan tidak mau lagi memanjang-manjangkan pergaduhan sesama umat Islam. Bila tengok ada orang yang nak jawatan, bagilah. Itu cara yang terbaik dengan cara mengundurkan diri. Yang ketiganya, golongan Khawarij adalah golongan yang tidak mahu mengikut syura, golongan yang tidak mahu mengikut jemaah ramai umat Islam. Malah mereka mengikut pemikiran muda mereka masing-masing, yang mana mereka ini sampai saat ini Khawarij disebut adalah golongan yang terkeluar daripada landasan agama, yang menggunakan akal semata-mata dan banyak membuat perkara-perkara yang tidak disuruh oleh agama. Dan kita akan sambung lagi apa kesudahan yang berlaku kepada 3 orang sahabat besar Nabi ini untuk menjadi pengajaran kepada kita umat Islam di akhir zaman. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farid jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.